Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin dan para jamaah yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diketemukan dalam siri tazkirah bulanan, walaupun kita pada malam ini telah diisytiharkan sebagai PKP, bermula PKP lagi, tapi alhamdulillah kita masih ada lagi kebenaran untuk menjalankan tazkirah dan melakukan majlis ilmu di masjid kerana kita belum dapat arahan lagi daripada pihak yang berwajib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita telah bincangkan berhubung dengan surga, neraka, tetapi kita dan seterusnya kita telah mengetahui jalan-jalan bagaimana untuk ke surga, dan kita tak maulah nak mengetahui jalan yang ke neraka tu. Kalau dapat kita jangan ke neraka, kita nak yang ke surga. Dan seterusnya kita telah mengetahui bahawa semua kejadian di dunia ini adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta. Dan kita telah mengetahui Allah Ta'ala dari segi zatnya, sifat-sifatnya. Dan seperkara lagi yang perlu kita ketahui, iaitu segala kejadian manusia dan seluruh kejadian yang Allah Ta'ala jadikan, dan salah satu daripadanya ialah termasuklah syaitan. Jadi malam ni saya nak ceritakan pasal syaitan lah. Kalau sebelum ni kita tak pernah cerita pasal syaitan. Jadi hari ini kita cerita tentang bagaimana kita menentang pengaruh syaitan dan mengawal nafsu. Kerana ini adalah satu daripada jalan-jalan yang menghalang kita daripada melakukan ibadat, seterusnya kita masuk ke surga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala jadikan alam ini dan seisi alamnya, termasuklah kita yang disebut manusia. Dan bukan itu saja, bahkan ada satu makhluk yang kita tidak nampak, tetapi ia menjadi musuh tradisi, musuh ketat kita, yang perlu kita ketahui. Oleh sebab itu, mari kita ketahui siapa dia. Iaitu syaitan. Syaitan. Siapa dia syaitan?
Syaitan ialah makhluk Allah Ta'ala yang tidak dapat dilihat oleh manusia dengan mata kasar. Dia daripada keturunan iblis yang dijadikan daripada api. Pada mulanya iblis menjadi hamba Allah Ta'ala yang sangat taat kepada Tuhannya dan sangat pandai. Namun ia mempunyai satu sifat, iaitu berasa bangga dengan dirinya sendiri dan sombong. Tengok, Allah Ta'ala jadikan malaikat, jin dan manusia. Malaikat dibekalkan dengan akal, tetapi tidak dibekalkan nafsu. Jadi kalau malaikat itu tidak pernah buat salah, wajar, sebab dia tak ada nafsu. Yang mendorong manusia itu buat kesalahan ialah nafsu, sebab dia nafsu itu lebih menang daripada akal. Dan manusia, dan satu jenis makhluk yang dijadikan ada nafsu tapi tak ada akal, binatang. Binatang ada nafsu tapi tak ada akal. Jadi kalau dia nak melakukan sesuatu, memang dia tak fikir. Kalau dia nak melakukan sesuatu, dia tak perlu berfikir apa pun. Contohnya monyet. Kalau dia nak makan buah-buahan, bukan kira buah-buah pokok, buah-buah siapa, belasah je, sebab dia tak ada akal. Yang penting perut dia kenyang. Ini binatang. Lembu pun begitu juga. Kalau dia nak makan rumput, dia bukan kira rumput siapa, kebun siapa, pokok-pokok siapa, belasah semacamnya. Dan dia tak ada malu-malu. Kalau dia syahwat, dia tu dah naik ke puncak, depan orang ramai pun dia belasah, kan? Tak kira, bukan dia tahu malu, sebab dia tak ada akal. Ini malaikat dibekalkan akal tapi tidak ada nafsu. Binatang dibekalkan dengan nafsu tapi tidak ada akal. Tetapi manusia yang disebut sebagai kejadian sebaik-baik kejadian makhluk, ada akal, ada nafsu. Jadi ada akal, ada nafsu. Yang mana akal dan nafsu ini sentiasa berperang. Kadang-kadang kalau akal cuma menang daripada nafsu, perjalanan hidupnya baik, sentiasa baik. Macam malaikat. Kalau nafsunya itu lebih menang daripada akal, semuanya buruk. Melakukan segala yang buruk, lebih teruk daripada binatang. Ini semua adalah anugerah daripada Allah SWT, kejadian Allah Ta'ala yang menjadikan. Dan ada satu jenis makhluk yang dinamakan iblis tadi itu, syaitan. Iblis ni spesies syaitan, jembalang, apa semua tu spesies-spesies dia lah. Tapi disebut dalam Al-Quran syaitan. Sebab itulah kita selalu berlindung dengan Allah Ta'ala dari gangguan syaitan. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iaitu aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Syaitan ini kerja dia memang tak ada kerja yang baik-baik. Kerja dia sentiasa kerja niat yang jahat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang saya cakap tadi, dia ada satu sifat sombong diri. Walaupun pada peringkat awalnya syaitan ni daripada keturunan iblis adalah makhluk yang sangat taat dengan Tuhannya dan pandai. Cuma dia ada satu sifat sombong diri. Sombong diri. Ketika bila
Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa iskulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, yakni beri hormat kepada Nabi Adam, lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat malaikat, memberi hormat, melainkan iblis, ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia dari gulungan yang kafir. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan semua makhluk, malaikat dan juga iblis, supaya tunduk hormat dengan Adam ketika permulaan Allah Ta'ala jadikan manusia. Bila Allah Ta'ala tiupkan roh dalam jasad Nabi Adam, maka Nabi Adam pun bangun. Maka ketika itu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, iblis dan makhluk-makhluk lain untuk hormat, tunduk hormat. Bukan tunduk kerana menyembah, tapi tunduk hormat di atas kejadian yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi semuanya hormat, malaikat hormat, tunduk, tetapi iblis tidak tunduk. Iblis tidak tunduk. Iblis tak mau hormat kepada manusia. Kerana apa? Maka Allah Ta'ala pun bertanya kepada iblis. Dalam surah Al-A'raf ayat 12. Artinya Allah berfirman, apakah perkara yang menghalangmu daripada sujud ketika aku perintahmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau, wahai Tuhan, jadikan daku daripada api, sedang dia engkau jadikan daripada tanah. Rupanya itu yang menghalang dia. Kenapa iblis itu tidak mau hormat, tunduk hormat kepada Nabi Adam, kepada manusia. Adam tu dari manusia. Jadi Allah Ta'ala, bila malaikat tunduk hormat, tapi iblis tak tunduk hormat, maka Allah Ta'ala pun bertanya kepada iblis, kenapa engkau tak tunduk tak hormat kepada Adam, yang aku jadikan, dia itu manusia yang aku jadikan. Kata dia, wahai Tuhan, mana boleh aku nak hormat dengan dia, kerana aku kejadiannya lebih baik. Kau jadikan aku lebih baik daripada dia. Aku dijadikan daripada api dan dia dijadikan daripada tanah. Tak boleh jadi. Aku lebih mulia, dia daripada tanah. Oh, no way man. Gitulah lebih kurang ya. Jadi begitulah. Oleh sebab itu, syaitan ini adalah musuh yang paling utama kepada manusia. Jadi kita sebagai manusia kena waspada, kerana berhati-hati dengan siapa? Dengan syaitan. Kerana syaitan itulah yang sentiasa menggoda manusia. Setelah iblis dinyahkan oleh Allah Ta'ala dari surga, dia keluar dengan menaruh dendam terhadap si Adam, terhadap Nabi Adam dan keturunannya. Dia menerima keputusan Allah Ta'ala dan memohon supaya dia diberi peluang hidup sehingga hari kiamat bagi melaksanakan tujuan jahatnya, iaitu hendak mengganggu dan menyesatkan manusia. Begitulah. Dia menerima keputusan yang
diberi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bila dia berlaku sombong depan Allah, dia mengatakan dia lebih baik daripada kejadian manusia, dan dia engkar untuk tunduk dan hormat kepada manusia, maka Allah Ta'ala keluarkan dia daripada surga, walaupun sebelum itu dia duduk dalam surga. Sebab dia tu adalah makhluk yang taat dan pandai. Jadi bila dia engkar saja, Allah Ta'ala pun keluarkan dia daripada surga. Dia menerima keputusan tersebut, walau bagaimanapun iblis dalam dia menerima, dia berkata kepada Tuhan dengan dendam dia terhadap Nabi Adam dan keturunannya. Siapa keturunannya? Ya kita ialah keturunan ni. Keturunan Nabi Adam ni termasuklah kita. Dan dia mohon dan minta dia peluang kepada Allah Ta'ala, iaitu satu peluang. Apa yang peluangnya? Supaya dia tidak dimatikan, hidup selama-lamanya sehingga hari kiamat. Untuk apa? Untuk melaksanakan niat jahat iblis syaitan tadi, untuk mengacau dan mengganggu manusia, menyesatkan manusia. Gitulah dia punya ceritanya. Qala rabbi bima aghawaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tengok janji dia dengan Allah Ta'ala. Dia kata, wahai Tuhanku, dia berkata dengan Tuhan, wahai Tuhanku, engkau telah menjadikan daku sesat. Jadi dia dah disesatkan, dah dijadikan sebagai makhluk yang sesat. Maka dia kata, alang-alang aku dah sesat, wahai Tuhanku, aku akan sesatkan Adam dan keturunannya. Dia akan sesatkan Adam dan keturunannya, dan dia akan memperelokkan segala maksiat-maksiat yang ada dalam dunia. Maksiat yang ada tu dielokkan, maksiat yang ada tu dicantikkan, supaya manusia keturunan Adam itu terpengaruh dengan maksiat-maksiat yang ada. Sebab itulah maksiat-maksiat yang ada ni selalu melambai-lambai kepada orang-orang yang disesatkan oleh syaitan. Jadi mana yang banyak terpengaruh dengan maksiat, maknanya mereka ini adalah daripada orang yang telah dipengaruhi dan disesatkan oleh syaitan. Oleh sebab itu kita kena berwaspada. Tu. Sejak peristiharan ini, syaitan terus melaksanakan rancangannya, tindakan menggoda, mempesona dan mengganggu manusia sehingga ramai yang terpedaya dan sesat. Malahan malang sekali manusia tidak menyedari musuh tradisinya itu ialah syaitan. Ramai antara manusia ini ramai yang tergoda, dan mereka ni tidak sedar dengan godaan syaitan, sebab dia tak nampak. Sebab dia tak nampak, syaitan tak nampak. Kita tak nampak syaitan, tapi syaitan nampak kita. Itu yang bahaya. Kita tak nampak, sebab dia termasuk di dalam makhluk yang tak nampak.
Makhluk tak nampak. Tapi kita kena percaya bahawa syaitan itu ada. Sebab syaitan itu adalah makhluk Allah Ta'ala juga seperti kita. Cuma kita ni makhluk yang istimewa, makhluk yang mulia. Sejak makhluk yang mulia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia sentiasa melaksanakan dia punya operasinya tu untuk mengganggu manusia. Ramai antara manusia yang tak sedar. Mereka dikelirukan oleh syaitan dengan menjadikan manusia berbalah dan bermusuh-musuhan sesama manusia. Dia syaitan sentiasa melakukan supaya manusia, antara manusia dengan manusia ini berbalah. Kita yang dalam masyarakat kadang-kadang ada antaranya yang berbalah pasal dengan perkara-perkara yang kecil saja, tapi syaitan membesar-besarkan. Kan sudah diberkata pada awal tadi saya baca bahawa dia akan melakukan mengelokkan segala maksiat. Perkara-perkara yang tak baik dielokkan pada pandangan manusia, pada perasaan manusia itu diperelokkan. Jadi tuan-tuan, kita kena berwaspada dan berhati-hati dengan godaan syaitan tersebut. Macam mana kita kena menghadapi pengaruh syaitan dengan yang pertama, sentiasa sadar dan berwaspada bahawa syaitan sebagai musuh utama manusia yang amat berbahaya yang tidak dapat dilihat. Bukan sahaja pada waktu sekarang ini pada kesihatan ialah COVID-19, itu berbahaya. Sebab itu kita ni dinasihatkan supaya kita sentiasa mengikuti SOP. Dalam majlis mengikuti SOP, pakai pelitup muka, lepas tu sentiasa membasuh tangan, guna sanitizer, lepas tu sukat suhu kita, suhu kita kena sukat. Kalau kita demam, rasa ada demam, ada batuk, ada sesama, duduk saja di rumah. Jangan keluar mana-mana. Jadi alhamdulillah kita masih lagi dibenarkan untuk berjamaah. Walau macam mana pun kita kenalah jaga SOP. Jadi tuan-tuan, yang pertama sentiasa sedar dan berwaspada bahawa syaitan sebagai musuh utama manusia yang amat berbahaya yang tidak dapat dilihat. Tak nampak. Kalau komunis di hutan, askar tu dengan musuh dia, musuh askar ni komunis. Penjenayah. Kalau polis penjenayah, musuhnya nampak. Boleh nampak. Kalau dia attack kita boleh sembunyi. Tapi syaitan nak sembunyi kat mana? Di mana-mana dia boleh menggoda kita, dia boleh mengacau kita, dia boleh mempersonakan kita. Baik, sebab itu dulu kan, ini Pak Yai saya lah, waktu belajar dulu, dia cakap, mungkin tuan-tuan dah dengar cerita ni, perkara ni dah dengar. Syaitan ni, kalau dia berjalan, kalau dia datang dalam satu majlis dan sebagainya, dia suka dengan majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu dia suka. Tapi bukan dia suka nak duduk, dia suka nak mengacau. Dia kata Pak Yai saya, dia bawa 3 benda. Yang pertama sekali dia bawa gincu. Dia suka ginjukan orang. Kalau orang tu kena ginju, kena gincu je dengan syaitan ni, mula dia nak bercakap je. Bercakap. Kat depan orang bercakap, kat belakang dia pun cakap. Kat depan orang bercakap, dia pun jadi cakap. Dia cerita orang tu kena gincu. Tapi di sini semuanya
orang tak kena gincu. Maknanya baguslah ni. Bagus. Tak ada. Syaitan tak berani nak mengincu sebab kita pun baru lepas sembahyang. Lepas sembahyang. Tuhan syaitan ni takut dengan orang yang sembahyang. Yang kedua, dia bawa celak. Bawa celak mati. Dicelakkan. Orang kalau dah kena celak dengan iblis ni, itu yang ngantuk je rasanya. Tu rasanya dia gitu. Tapi alhamdulillah kita tak ada. Maknanya kita semua terjagalah kan. Yang ada sampai kita perlu bawa batang mancis tu, sengkal biar dia terbeliak mata kan. Tapi memang gitulah tempat. Pertama sekali waktu khutbah Jumaat. Waktu khutbah Jumaat, syaitannya beratnya. Dia bergayut dekat kita punya apa? Kita punya ni, kata orang Jawa, itep. Bulu mata. Orang Jawa cakap itep. Ya wak juga itep itep. Bukan itep. Nak itep pendeng. Guru mata. Dia kalau bergayut. Itu yang mula khutbah mula-mula je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila imam dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu masih dengar. Bila dia masuk, Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Dah mula tu. Kat situ dah mula. Ini setan. Ini setan sebenarnya, bukan tuan-tuan yang ngantuk. Setan yang goda. Itu setan goda sebenarnya. Dia celak je tebal tu hari Jumaat. Ni. Ini Pak guru saya yang cakap tu. Dia bercakap. Lepas itu dia bawa pencocok macam lidi yang buat colek gigi tu. Tu dicolok selalu orang dicocok dekat buntut, dekat kaki. Itu yang dia tak tahan tu. Panas, dia duduk dekat telinga, panas tu. Alah, malaslah aku, keluarlah. Dia duduk dekat mana? Dekat majlis-majlis ilmu. Dekat majlis ilmu. Sebab dia akan dapat majlis-majlis yang menunjukkan ibadat kepada Allah Ta'ala, dia akan kacau, tak baik. Benda tu tak baik. Tapi kalau yang maksiat, dia akan elokkan, cantik, orang suka. Gitu. Dia terbalik. Jadi kita kena waspada. Okey. Yang kedua, mengukuhkan iman dengan ilmu dan amal, kerana syaitan tidak akan dapat mempengaruhi atau menggoda orang yang kuat iman. Yang kedua, kita kena memperkukuhkan iman dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Sukalah kita dengan majlis ilmu. Tak kiralah kalau pun kat sini imam tu baca hadis ke, lepas sembahyang baca hadis, dengar. Dengarkan. Sebab duduk saja. Walaupun yang didengar tu tak faham yang didengar, duduk ajalah, pun dapat pahala. Macam orang sembahyang Jumaat tu, kalau ditanya balik isterinya tanya, bang tadi tajuk khutbah apa, 90% tak ingat. 90% tak ingat. Ini lumrah biasa. Jadi tapi duduk kita hormat, tak bual tak apa, kita dah dapat pahala. Kita dapat pahala. Jangan kita bercakap sedang
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila khatib membaca khutbah, diam, jangan bercakap. Senangnya bahasa senangnya gitu. Kalau saya dulu pernah saya jadi apa ni, naikkan imam untuk baca khutbah, saya cakap Jawa. Dulur-dulurku kabeh, para jamaah, ojo bual. Kadang-kadang kita cakap Melayu dia tak faham, cakap Jawa. Kabeh menang, nak imam tengah baca khutbah menang. Ojo bual, rungokke tenan-tenan. Nak melu hadis Nabi Muhammad SAW, sopo-sopo sing ngomong wa ima ngandani koncone iki wong sebelah kon meneng, ojo ngomong, kuwi pun wis entek pahalane. Pahala pahala sembahyang Jumat entek. Jadi kabeh rungokke apa sing dibaca khutbah. Gitu. Kadang-kadang ya lah dia cakap, kita kena ubah lah, kena bahasa Jawa boleh. Orang kalau tengoklah orangnya Jawa semua kan, bahasa Jawa. Baik. Yang ketiga, yang kedua mengukuhkan iman dengan ilmu. Yang ketiga berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana syaitan tidak dapat dihapuskan, tetapi ia tidak dapat mengganggu orang yang berlindung dengan Allah Taala. Syaitan tak mati. Syaitan tidak mati sebab dia memang permohonannya diluluskan oleh Allah Ta'ala. Dia minta dengan Allah Ta'ala, ya Tuhanku, aku minta satu je. Engkau dah halau aku daripada surga, aku terima. Tak mengapa. Tapi ingat, saya akan ganggu ini anak Adam dan keturunannya sehingga hari kiamat. Oleh sebab itu saya minta satu, bagi peluang untuk aku, keturunanku jangan dimatikan sehingga hari kiamat. Orang mati ini sampai kiamat orang di pateni. Gitu. Jadi permintaan itu Allah Ta'ala kabulkan. Tak apa, dikabulkan. Sebab Allah Ta'ala yakin, Allah Ta'ala dia dah jadikan manusia ini lengkap. Tinggal manusia saja nak gunakan yang mana satu. Aku jadikan manusia ini dengan akal ada, nafsu ada. Jadi terpulang. Kalau dia pandai gunakan akalnya, maka terhindar daripada godaan syaitan. Begitulah sebaliknya, kalau dia kalah dengan nafsu, maka dia hanyut. Hanyut dengan godaan syaitan. Jadi kita berlindung dengan Allah Ta'ala, kita sentiasa mintalah perlindungan dengan Allah. Sebab itu kita disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau disebut sebagai ta'awuz. Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Berlindung dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah syaitan ini tak dapat nak menggoda. Tak dapat nak menggoda. Sebab itulah banyak-banyak sunah-sunah Rasulullah SAW kita kena buat itu sebagai daripada mengelakkan daripada gangguan syaitan. Sampai ke tempat yang kotor pun kita diajarkan oleh Rasulullah SAW baca doa nak masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baru masuk tandas. Iki wis kebletengan, wis ora sempat. Selip apa ni suwale pun ora sempat ada muka. Kadang dia nak kena mangan samin, wetenge kleker-kleker. Pencolot terus. Kadang ora sempat arek ndodok wis metu kok. Jadi walau macam mana pun kita sentiasa
waspada. Masuk tandas, baca doa supaya setan tak dapat ganggu waktu kita berbuang air, pakai topi atau tutup kepala. Sunnah tu, itu semua sunnah. Kita kena buat. Itu semua ada dia punya rahsianya. Dah keluar daripada tandas, kita disuruh baca alhamdulillah. Gitu. Baik. Yang ketiga tadi iaitu berlindungan dengan Allah. Yang keempat, sentiasa ingat kepada Allah dengan banyak berzikir. Ni yang penting, ingat kepada Allah dengan banyakkan berzikir. Zikir itu sing jenenge zikir ku macam-macam. Zikrullah maknanya ingat kepada Allah. Lapas-lapas zikir, baca Quran pun zikir, sembayang zikir, kabeh jenenge zikir. Meneh kalimah Allah, seperti tahlil, tasbih, tahmid, itu semuanya adalah zikir kepada Allah Taala. Selawat. Sebab apa? Supaya syaitan ini tidak dapat mengganggu kita. Yang kelima, berwaspada terhadap saluran. Berwaspada terhadap saluran yang digunakan oleh syaitan untuk mempengaruhi manusia, seperti pertama marah. Itu adalah saluran ataupun jalan-jalan yang syaitan itu mempengaruhi manusia. Jalan-jalan ataupun saluran ataupun lorong yang syaitan itu untuk mempengaruhi manusia. Apa dia? Yaitu pertama sekali marah ke hasutan setan. Jadi wong aja suka marah. Marah ngene. Jangan suka marah. Tak kiralah marah dengan kawan ke, marah dengan anak ke, marah dengan keluarga ke, kita disuruh bertenang. Yang bertenang. Tapi wong sing jenenge marah kuwi enake masalah. Kan? Kadang-kadang kita wis ngelih, wedoke kita ngeteri panganan segone ijik panas. Kipat-kipat. Walah. Sego ijik panas arep diedange wong. Ngono. Isya ya. Oke, kita tawakufkan dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ulang semula, kita kena berwaspada terhadap saluran yang digunakan oleh syaitan untuk mempengaruhi manusia. Seperti yang pertama ialah marah. Jadi kita jangan jadikan sifat marah itu sebagai kebiasaan kita. Kita kena bertahan. Sebab itu kita disuruh bersabar. Bersabar. Kita kena tanamkan sifat sabar kepada dalam diri kita. Sabar dalam segala hal. Sabar menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu waktu dua insan diijab kabulkan, doanya antara salah satu daripadanya ialah berilah kesabaran ketika mendapat ujian, bersyukur ketika mendapat nikmat kepada pengantin ini. Jadi syukur dapat nikmat, sabar ketika menerima ujian. Sekarang ini Allah Ta'ala tengah menguji kita dengan wabak yang berlaku bukan sahaja di tempat kita, bahkan seluruh dunia. Jadi kita kena bersabar, ikut nasihat, ojo menang kelek, ojo suka bengkeng. Jadi kita kena bersabar kerana perintah ini daripada pemerintah kita. Jadi kita kena taat, kena ikut. Yang kedua, yang pertama marah, jangan suka marah. Sebab marah itu adalah saluran ataupun pengaruh syaitan. Yang kedua, selera nafsu.
selera nafsu. Nafsu dalam banyak nafsu. Kita kena tahan nafsu. Sebab itulah salah satu daripada untuk melemahkan nafsu kita, melembutkan nafsu kita, Allah Ta'ala adakan, wajibkan puasa Ramadan, salah satu daripadanya. Itu untuk kita menahan nafsu. Sama ada nafsu makan ke nafsu yang lain, tapi kita kena tahan selera. Selera itu kena tahan. Kalau kita, sebab itu dalam cara makan pun Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita. Makan dengan menggunakan 3 jari. Tapi kita mangan sekoyo tak kena. Maksudnya kita mangan kon ojo ngepele gede-gede banget. Yang nyomot metu sithik. Ben lebokke jero cangkem ki ben ora patio koken banget. Iki kau koken banget, kamul payah. Iso ora ngomong mudah iso. Baik, selera nafsu tu kena tahan. Lepas itu peringatan Rasulullah SAW ketika makan, jangan terlalu kenyang. Berhenti makan ketika sedap. Ketika selera makan kon mandek. Kita tengah mangan enak kon mandek. Lah kuwi. Lepas kuwi nak arek mangan tunggu ngelih tenan. Nah itu nasihat Rasulullah SAW, kalau nak makan tunggu sampai lapar. Kalau dah makan jangan terlalu kenyang sampai selegeh, meneh-meneh bulan puasa. Bulan puasa semua dah terhidang, bila Allahu Akbar, Bismillah kadang ketinggalan. Lap selegeh. Jere wong tuwek selegeh. Semendeh terus. Jadi selera makan kena tahan. Baik. Yang ketiga, hasad, dengki dan iri hati. Ini memang saluran syaitan. Hasad, dengki. Hasad, dengki ini memang saluran syaitan. Syaitan memang suka tenan orang ni supaya dia berhasad dengki dengan orang lain. Memang suka betul. Dia suka betul menggoda ni supaya orang tu berhasad dengki. Sampai dijadikan satu pingat. Pengat PhD, pingat hasad dengki dan dengki. Pingat hasad dengki, PhD. Orang dapat PhD itu dia punya panggilannya dah jadi doktor. Tapi PhD ni pingat hasad dengki. Baik, yang keempat, saluran yang keempat, kedekut. Kedekut, lokek, bahil, tangkai jering, tai hidung masin. Dia punya rentetan itu. Bahil, kedekut, lokek, tangkai jering, tai hidung masin. Jadi kalau dalam filem Piramli dalam Nujum Pak Belalang, dia ada Piramli ada teka-teki kan. Haji Bakhil tu yang dia ada teka-teki. Teka-teki dia apa? Satu, ramai satu. Dua, banyak. Tiga, jarang. Empat, kadang-kadang. Apa itu? Piramli jawab apa? Kawin. Tapi sebenarnya kalau kita bawa kemari bukan kawin. Apa dia? Derma tabung. Satu RM1 orang masuk dalam tabung, ramai kan? Ramai. RM1 ramai. RM5
Banyak, masih lagi banyak lagi. Musim sawit lagi, sawit ni mahal. Kan? RM50. Jarang. RM100. Kadang. Itu yang datang kadang tu. Jadi ini saluran daripada siapa? Setan. Iki duitmu, kowe kerjane kerja abot-abot. Kowe arek ndermek ki aja akeh-akeh. Sithik we. Sikit aja masukkan. Sing lain simpen. Itu bisikan setan. Itu saluran daripada setan. Sebab itu kita kena lawan. Tak, aku memang nak derma. Banyak. Aku dapat banyak, rezeki aku banyak, hari ini aku banyak. Kita kena lawan. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita insya-Allah kita bersambung lagi berhubung dengan awas godaan syaitan, dan kita berwaspada dengan godaan syaitan. Kita dah baru sebahagian saja tentang saluran ni. Jadi kita insya-Allah akan sambung lagi pada masa akan datang. Sebab kita pun kena SOP juga. Kita tak boleh lama-lama. Ini pun dah kira lama. Kalau kira apa ni nikah kahwin, tak boleh lebih daripada 20 minit tuan-tuan. Tak boleh lebih dari 20 minit. Bawah 20 minit. Jadi kita ni dah okey jugalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan, beradanya tuan-tuan dalam majlis ilmu ini dapat rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya marilah kita sama-sama baca tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.